dia buka dia letak dekat Ustaz Abu, letak jadi buka pun. Ustaz Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Kursi, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung pengajian kita membaca kitab Tuhfatul Raghibin yang dikaryakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahmatullahi alaih, yang mana kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan haqiqatul iman, iaitulah hakikat iman, yang mana Syekh mengatakan bahawa hakikat iman itu iaitulah tasdiq, iaitulah kita membenarkan di dalam hati kita apa sahaja yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah bahaskan berkenaan dengan bagaimana yang dikatakan dengan tasdik, kemudian iqrar, itulah perakuan dengan lidah, dan apa pun kata Syekh qaul yang muktamad yang diterima oleh semua mazhab dalam Islam mengatakan bahawa hakikat iman itu adalah merupakan kedudukan asalnya di dalam hati. Ini merupakan mazhab Islam yang sahih, yang hak, yang benar. Kalau yang sesat tu cerita lain lah. Ya. Jadi kata Syekh, kita teruskan perbahasan dia. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Kata tuan pengarang kita, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan memanfaatkan ilmunya di dunia dan di akhirat, amin. Ada pun dalil yang menunjukkan atas bahawasanya iman itu tasdiq, itulah pembenaran di dalam hati, bukan iqrar dengan lidah. Maka iaitu beberapa ayat Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Syekh Banjari dia membawakan beberapa ayat untuk nak menunjukkan dalil bahawa sebenarnya iman itu adalah di dalam hati. Itulah dia tempat terbit iman yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekadar iqrar ataupun perakuan dengan lidah. Ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, antaranya dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ayat yang merujuk kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itulah yang telah disuratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka itu iman. Jadi bila sebut iman, merujuk kepada apa yang ada di dalam hati. Dan lagi firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 106, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap ia dengan iman. Ini merupakan ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Sayyiduna Ammar ibn Yasir ketika mana dia itu ditangkap oleh musyrikin Quraisy, kemudian diseksa, diazab dengan begitu berat supaya dia menolak Nabi, supaya dia menunjukkan bahawa dia tak terima Nabi. Disuruhnya supaya dia mencaci, melaknat Nabi SAW. Kalau tidak dia akan terus diazab, terus diseksa. Lalu dia pun sebutlah kalimah-kalimah yang mencaci Nabi SAW dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa, bukannya dia sengaja sebut.
Jadi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam hati dia masih lagi dia tetap dengan keimanan. Bukan maksudnya dia secara sengaja dia menyebut tu, tidak, tetapi disebabkan oleh dia dah dipaksa dengan begitu berat sehingga diseksa sedemikian rupa, akhirnya dia sebut perkataan-perkataan yang mencaci, yang buruk, yang tak elok ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barulah kemudiannya dia dilepaskan oleh orang Quraisy tersebut, dan dia terus pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan keadaan situasinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan dengan ayat ini nak menunjukkan bahawa iman dia itu tidak terjejas di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dia masih lagi mengakui bahawa Nabi Muhammad itu benar-benar pesuruh Allah, tetapi oleh kerana dia diazab, diseksa dengan begitu dahsyat, maka dia terpaksa melafazkan kalimah yang kufur itu. Jadi dalam ayat ini nak menunjukkan bahawa iman itu letaknya, asal terbitnya tetap di dalam hati, walaupun lidahnya menyatakan sebaliknya, tetapi hatinya itu masih tetap, yang itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi firman-Nya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dalam surah Al-Hujurat ayat 14, dan tatkala masuk iman di dalam hati kamu. Walamma, dan belum. Kalau bahasa dulu tu tatkala, kita kata dan belum lagi masuknya iman di dalam hati kamu. Ini orang-orang Arab yang mereka bertemu dengan Nabi SAW. Waqalatil a'radu amanna, mereka berkata kepada Nabi, kami sebenarnya sudah pun beriman. Qul lam tu'minu, kan, kata Allah SWT, wahai Muhammad, katakan kepada mereka tu, sungguhnya mereka tu belum lagi beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, belum lagi, maksudnya iman itu masuk benar-benar ke dalam hati mereka. Ya. Jadi mereka itu secara zahirnya kita katakan Islam dah lah, bila dia mengucap dua kalimah syahadah, tetapi iman tu belum betul-betul lagi mantap di dalam hati mereka. Jadi dalam ayat ini juga merujuk iman itu fi qulubikum, iaitu tempatnya di dalam hati. Dan kata setengah ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah dan jemaah daripada Asy'ariyah, bahawasanya hakikat iman itu murakkab, artinya bersusun daripada dua perkara. Belajar benda ni dia kena habis, untuk dia jangan separuh jalan, bahaya ni. Sampai kat sini tiba-tiba berlaku apa yang tak diingini, umpamanya tuan-tuan terus balik rumah ke, terus pegang yang tu saja. Oh, iman ni duduk dalam hati saja rupanya. Ni bahaya. Kan? Sebab tu mengaji kena habis. Belum ni pun kita dah sebut dah sebelumnya. Jadi kita nak merujuk kepada haqiqatul iman, nak merujuk kepada hakikat iman itu sendiri, tempat terbit, tempat asalnya, yang tu kita kata dalam hati tu. Tapi tak memadailah iman itu kita biarkan duduk saja dalam hati. Tu tak kenalah. Jadi sebab tu kena ngaji tu biar habis. Maka kata setengah para ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah dan kumpulan daripada para ulama Asy'ariyah, bahawasanya hakikat iman itu murakkab. Sebenarnya dia ada beberapa struktur, dia bukannya hanya satu sahaja, itulah dalam hati. Tidak, tetapi dia berstruktur, bersusun. Yang pertama iaitulah tasdik hati akan yang tersebut itu. Yang pertama, balik kepada masalah hati tadi, itulah kita membenarkan di dalam hati apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mula-mula itu kita dah sebut apa yang dibawa oleh Nabi itu, itulah ma'ulima minad din bid-darurah. Itulah perkara-perkara yang jelas diketahui dalam agama ini secara darurah. Maksudnya layman, orang biasa-biasa pun tahu yang tu memang Nabi bawa. Haramnya zina, haramnya arak, wajibnya solat 5 waktu, wajibnya fardu Ramadan. Itu benda-benda yang prinsip yang basic dalam agama, yang sebahagiannya disebut dalam rukun iman, dalam rukun Islam. Itu perkara yang tak sepatutnya tak diimani. Maksudnya yang dia masih tak jelas lagi adakah itu perkara yang mesti dipegang, dipercayai ataupun tidak.
Jadi benda tu benda yang tak perlu kepada orang kata ilmu yang mendalam sangat. Benda-benda basic. Solat 5 waktu semua orang tahu. Kan? Itu maksud dia. Itulah maksudnya iman ni dia tasdik, dia bawa, dia membenarkan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW berupa perkara-perkara yang ulima minad din bid-darurah, yang wajib dimaklumi dalam agama ini secara darurat. Yang kedua itulah iqrar lidah dengan 2 kalimah syahadah. Ya, yang kedua iaitulah kalau mengikut pada pandangan al-Imam Abu Hanifah dan sekumpulan daripada ulama dalam mazhab Asy'ariyah, mereka mengatakan yang keduanya ialah perakuan dengan lidah. Itulah kita mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka atas qaul ini barang siapa ada tasdik di dalam hatinya, ada di dalam hatinya, itulah dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW pada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, tetapi tiada ada pada lidahnya iqrar. Dia tasdik dah dalam hati, dia benarkan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi itu, cumanya tidak ada pada lidahnya iqrar, perakuan, pengakuan ataupun pengucapan 2 kalimah syahadah tadi. Padahal kuasa ia atas iqrar, padahal dia itu memang tak ada halangan, dia memang berkudrah, mempunyai kemampuan untuk berikrar, untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah itu. Maka orang itu tiada mukmin ia pada hukum zahir dan juga batin. Ni beratlah. Ya, kamu dah kata beriman, dalam hati itu dah tasdik dah, dan tak ada halangan untuk tidak mengucap, tak ada halangan, tapi dia tak mengucap juga. Itu bermakna dia tak boleh dikira sebagai orang yang beriman pada zahir dan juga batinnya. Sebab kenapa dia tidak ikrar? Jadi sepatutnya dia ikrar lah, maksudnya dia mengucap dah 2 kalimah syahadah, kerana dia tidak ada sebarang halangan. Orang yang ada halangan tu cerita lain. Kalau dia ada halangan, umpamanya kalau bisu tu confirm lah. Ini halangan, maksudnya dia itu ada orang yang akan menentangnya, ada orang yang akan menyiksanya, menangkapnya, macam apa yang berlaku kepada Najasyi. Dia tak boleh nak menzahirkan. Maksudnya bila ikrar itu dia kena zahirkan lah. Kalau orang kata, betul ke kamu Islam, tunjukkan apa bukti keislaman kamu. Dia tak boleh nak ucapkan, sebab bahaya. Kalau diucapkan nanti sampai kepada saudara mara dia atau sampai kepada kaum dia, maka akan menyebabkan dia itu mungkin ditangkap, kemudian diazab, kemudian dikenakan macam-macam sesaat. Jadi banyak, ada halangan, ada kekangan yang boleh membinasakan, boleh memudaratkan dia. Maka yang tu okey. Tapi kalau tak ada sebarang halangan, disuruh mengucap, tak mengucap, itu pelik lah. Itu pelik . Itu kalau dia itu memang dilihat pada zahirnya memang lahirnya bukan daripada kalangan orang Islam lah. Dia convert dan seumpama dengan ni. Beza dengan orang yang memang dah Islam. Yang memang dah Islam ni dia ada satu hukum yang lain, disebut al-aslu bara'atul zimmah. Asal maruah seorang Islam itu suci bersih, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kalau tuan-tuan ingat ada satu cerita tentang seorang hamba Allah ni, dia ni dikatakan pelayar lah, pelayar negara kan. Dituduh dia ini bahawa dia tidak Islam, maksudnya dia dah keluar daripada Islam. Jadi ada orang paksa suruh dia mengucap, Adakah dia wajib mengucap? Dalam solat wajib lah. Dalam solat tu cerita lain lah, tapi itu dia dengan Allah lah. Cuma orang paksa suruh dia mengucap saya terang-terang macam ni lah, tapi dia tak buat sampai sudah. Boleh tak kita katakan bahawa dia itu confirm dah murtad, keluar daripada Islam? Maka kita dah tak boleh dah kita bergaul dengan dia sebagai seorang Islam. Kalau dia mati tak boleh dah dikafan, dimandi dan dikuburkan di kubur orang Islam? Jawab dia tidak. Dia kekal masih Islam. Cuma dia itu ditohmah sebagai telah murtad. Kecuali kalau ada bukti-bukti yang nyata, yang jelas bahawa dia itu dah keluar daripada Islam.
cuma dengar orang ni kata begitu, orang ni kata begini, lepas tu orang paksa dia mengucap, dia tak mahu juga mengucap, itu dia dengan Allah Ta'ala lah. Sebab dia yang kita ketahui lahirnya daripada ibu bapa orang Islam. Itu cerita lain tuan-tuan. Itu memang dia Islam asli. Jadi kita nak kena buktikan sebaliknya, bahawa dia itu memang dah sabit kemurtadannya. Kita kena cari bukti. Jadi itu bukan kerja kita lah. Kita ni orang awam. Itu kerja pihak pemerintah. Sebab murtad dari sudut syarak ni tuan-tuan, dia termasuk di bawah haddur riddah, termasuk dalam hukum hudud murtad. Dia satu jenayah. Dia bukannya satu hak asasi seperti yang digembar-gemburkan oleh puak-puak pejuang hak asasi ini. Tetapi dalam Islam dia satu jenayah yang tak boleh dibenarkan dan boleh dihukum di bawah jenayah hudud. Maka orang itu tiada mukmin ia pada hukum zahir dan batin. Walaupun dia mungkin ada tasdik kat dalam tu, tapi dia tak mau mengucap tanpa sebarang kekangan, halangan, sekatan. Tak mau saja. Maka dia itu dihukumkan zahir dan batinnya tidak mukmin. Maka tiadalah ia daripada isi syurga. Jadi kalau dah dihukumkan sebagai orang yang tidak mukmin pada zahir dan batin, maka tiadalah ia daripada isi syurga. Hanya adalah ia daripada isi neraka. Kekallah di dalamnya selama-lamanya. Maka masuklah dia ke dalam neraka selama-lamanya. Inilah qaul yang kedua daripada dua qaul yang masyhur daripada hakikat iman. Maka atas dua qaul ini adalah amal soleh itu jadi syarat sempurna iman jua, bukan rukun iman. Maka barang siapa ada di dalam hatinya tasdik, kalau kita ambil pandangan yang sebelum, yang pertama sebelum ni, dia kata bahawa iman itu hanya tasdik saja. Yang hakikat iman itu sebenar-benarnya hanya tasdik saja dalam hati. Kalau qaul ataupun pandangan yang kedua ni, dia kata masukkan sekali iqrar dengan lidah juga, termasuk dalam hakikat iman juga. Selain daripada tasdik, sama juga iqrar, mesti dengan perakuan dengan lidah pun termasuk juga. Maka kata Syekh Banjari, atas dua pandangan ini adalah amal soleh itu jadi syarat sempurna iman jua, bukan rukun iman. Ada pun amal soleh, perbuatan kita, amal ibadat kita dalam bentuk yang fizikal ini. Jadi para ulama dalam mazhab kita Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia tak masukkan dalam hakikat iman. Dia tak masukkan sebagai termasuk dalam rukun terbinanya iman itu, tetapi dia termasuk dalam yang disebut sebagai syarat sempurnanya iman. Dia menjadi syarat kepada sempurnanya iman itu, tapi bukan tercabutnya iman itu ataupun tertegak terbinanya iman itu. Maksud kalau tak ada amal maka tak ada iman, tidak. Kan ada orang dia tidak beramal langsung tapi dia ada iman, ada iqrar, kan, yang disebut oleh dalam hadis Nabi SAW wa Imam Al-Bukhari dan Muslim, orang yang dia itu lam ya'mal khairan qat, dia itu langsung tak beramal, panjang hidup dia tu tak beramal langsung, sembahyang tidak, apa pun tidak, kan, sedekah ke apa, buat baik pun tidak, dah lah jahat, hak wajib pun tak buat, campungan jahat, tapi dia ada iman, dia orang Islam. Kan, ini mungkin berlaku dekat negara-negara yang dakwahnya agak jauh lah mungkin, kan, macam di Eropah dulu, kalau sebelum berlakunya perang Bosnia dengan Serbia tu tuan-tuan, itulah keadaan orang Islam di Europe. Di Eropah itu memang tuan-tuan agak jauh mereka tu daripada Islam. Budaya pun tak budaya Islam dah, budaya macam budaya orang bukan Islam, cara hidup. Tetapi mereka tahu mereka Islam. Mereka tahu mereka Islam. Sebab tu masih ada lagi Jumaat ditegakkan, walaupun cara hidup tu dah macam sekular dah. Tapi bab-bab yang syiar yang besar-besar tu, macam gaya orang kata apa ni, hari raya semua, tu masih ada lagi sebab dia dah menjadi budaya, kan. Tapi cara hidup tu dah tak macam orang Islam, mana jauh dah mereka tu daripada Islam. Jadi mungkin ada kalangan mereka tu yang teruk sangat tu memang terus tak ni dah, tapi dia tahu dia Islam. Sebab tu bila dia tahu bahawa orang Serbia bunuh dia tu hanya kerana dia mengucap syahadatu alla ilaha illallah
Muhammad Rasulullah, barulah mereka tahu, rupanya mahal, rupanya harga Islam. Walaupun cara hidup dia pun tak macam Islam dah, tapi kerana dia tu keturunan daripada orang Islam, hanya kerana itu maka mereka ni dibunuh. Sebab dia nak menghapuskan etnik Islam Bosnia. Itu matlamat dia orang. Dia nak jajah negara tu, nak hapuskan semua sekali orang Islam daripada etnik Bosnia. Kerana dia mengucap syahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang berlaku kepada Nabi pun. Kalau ikutkan, apalah salah Nabi sangat? Apalah salah yang dibuat oleh Nabi? Orang musyrikin di Makkah pada ketika itu, mereka pun percaya kepada Allah. Percaya sangat mereka tu kepada Allah. Cumanya ketika ibadah, mereka sembah bahala-bahala sebagai perantara. Riqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kita semua ni kepada Allah sebagai perantara. Kerana itu dia sembah bahala-bahala yang dipahat sendiri dengan tangan-tangan dia tu. Tapi dia tahu bahawa yang memberikan rezeki takkanlah bahala tu yang bagi rezeki. Bahala tu pun dia yang pahat, kan? Yang menurunkan hujan takkanlah bahala tu yang turunkan hujan. Allah yang turunkan hujan. Tapi itu dijadikan sebagai perantara. Jadi apa yang dosa Nabi kita buat besar sangat? Tak ada apa pun. Nabi cuma kata jangan sembah yang lain-lain tu, sembah hanya kepada Allah. Itu sahaja. Sebab itulah kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada orang musyrikin yang usaha banyak kali nak bunuh Nabi. Macam-macam cara mereka cuba nak bunuh Nabi. Ketika Nabi solat pun nak bunuh Nabi, nak cekik leher Nabi. Macam-macam cara. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Adakah kamu nak membunuh seorang lelaki yang hanya kerana dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Itu saja. Apa salahnya Nabi kita? Kan? Kamu pun terima bahawa Allah itu dialah yang kuasa begini begitu. Tapi bila kamu nak menyembah, kamu pergi sembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu sahaja Nabi tak betulkan. Itu mahalnya akidah Islam ni, tuan-tuan, yang sangat didengki, dihasadkan oleh musuh-musuh Islam, ya. Jadi amal ni dia tak masuk menjadi satu yang membina iman itu. Maksudnya kalau dia tak ada, iman terus tercabut. Tidak, kan? Tetapi dia syarat untuk sempurnanya iman kita tu. Nak bagi sempurna iman tu, mesti dengan kita melakukan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan mana-mana amalan yang dilarang. Maka barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan yang tersebut itu, dan ada pada lidahnya iqrar, itulah perakuan dua kalimah syahadah, dan tiada ia mengerjakan amal, maka orang itu mukmin jua, tetapi tiada sempurna imannya. Ya, mukmin maksudnya Islam lah, kita kata dia itu orang Islam. Tapi dia tak solat 5 waktu, dia tak puasa bulan Ramadan, duit dia banyak tapi tak pergi pun haji, kan? Jadi jahat lagi tu, buat maksiat lagi, minum arak lagi, lepas tu berzina lagi. Tak adalah kebaikan pada dia tu. Tapi kita tahu dia itu memang orang Islam. Dia tak pernah kita tahu bahawa dia isytiharkan dirinya keluar daripada Islam, ataupun melakukan sesuatu yang jelas mencabut keimanannya, ya. Jadi dia masih lagi kita kata sebagai seorang Islam, cuma Islam ni itu tidak sempurna. Maksudnya imannya itu tidak sempurna, lagi derhaka ataupun fasik. Dipanggil orang ini orang yang fasik, sebab meninggalkan amal, ya, macam dia tak solat 5 waktu semualah. Dan jika dikerjakannya amal soleh, maka jadi sempurnalah imannya. Jadi kalau dia dah ada iman dalam hatinya, kemudian diikuti dengan iqrar, perakuan dengan lidahnya, syahadah, kemudian dia pun melakukan segala amalan yang disuruh, maka sempurnalah imannya. Tetapi jikalau ada ia mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan, tapi kalau ada, ini dia sebut sebahagian, nanti kita akan bahas lagi panjang sebenarnya. Dia kata kalau ada perbuatan ataupun suatu pekerjaan yang mengkafirkan, seperti apa? Sujud bagi berhala dengan ikhtiarnya. Jadi dia peringatkan juga, perbuatan itu tengok juga, jangan perbuatan yang melampaui batas.
Jangan perbuatan yang melampaui batas-batas iman. Kalau melampaui batas-batas iman, habis. Iman pun boleh tercabut. Walaupun ia bentuk perbuatan, bukan bentuk i'tiqad dalam hati. Ya. Sebab tu disebutkan di sini. Sama ada jikalau ada ia mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan seperti sujud bagi berhala, ini jelas dengan ikhtiarnya, iaitulah dengan pilihannya, kehendaknya sendiri. Tak ada siapa pun yang paksa dia pergi sujud. Kalau kamu tak sujud, aku tembak kamu, ataupun aku potong tangan kamu, ataupun aku dera kamu ni, umpamanya dengan seberat-beratnya sehingga luka parah. Disebut dhab mubarrah. Itu satu seksaan, pukulan yang mencederakan, yang cedera yang teruk. Bukan sekadar orang kata jentik telinga je. Takkan jentik telinga pun terus kita sembah bahala, kan? Tu tak dikira lah. Tu tahulah dia dengan Allah lah, kan? Tapi ini memang pukul sampai parah, boleh memudaratkan. Jadi pada ketika itu tak apalah. Tapi hati kita macam tadilah, mutmainnun bil iman. Kita masih lagi tenang dalam keimanan sebenarnya, masih kukuh lagi iman kita, tapi kerana keterpaksaan. Tapi kalau dia sembah berhala itu ikhtiarihi, itulah dengan pilihan dia sendiri, tak ada siapa pun suruh dia yang pergi sembah, ataupun dia main-main sembah, ataupun nak gurau ke, dia ingat benda-benda macam ni boleh buat gurau ke apa. Ataupun contohnya dia berlakon, dia kata, ustaz saya ni be professional lah. Dia kata, kan, saya kena professional lah. Sebab saya berlakon. Ni kami pernah tegur dulu tuan-tuan. Ada satu cerita teater tentang Maulidur Rasul. Bagus teater tu. Saya tak perlulah sebut siapa artis dia, terkenal lah seluruh Malaysia ni. Pengarah dia tu seorang artis juga. Bagus. Dia antara artis yang kita kata yang revert lah, yang dah kembali. Bagus, sangat bagus. Kita pun puji. Cuma tak ada orang menasihat dia dengan cara yang betul. Jadi dia buat cerita tu, cerita yang baik, yang bagus. Maulidur Rasul. Memang dia kaji, ada juga dia rujuk pada ustaz-ustaz, tengok kitab apa, buku-buku yang bagus. Cuma cara dia buat tu, kaedah dia buat tu, itu yang ada sedikit masalah. Maksudnya bila dia nak lakonkan sebelum kelahiran Nabi, suasana orang jahiliyah. Sebelum kelahiran Nabi ni, suasana orang jahiliyahnya betul lah sembah berhala. Kan? Sembah berhala, maka dia buatlah replika bahala, replika Kaabah apa semua. Jadi dia gambarkan sungguh-sungguh yang berlakon tu pergi sembah betul-betul tuan-tuan. Pergi sujud betul-betul depan replika bahala tu. Sedangkan pelakon-pelakon itu orang-orang Islam. Jadi kita tegurlah, kita kata yang ni tak boleh. Sama ada nak dilakonkan benda itu dengan cara mencari pelakon-pelakon yang bukan Islam, itu pun ada masalah juga. Itu pun ada masalah juga. Sebab kalau kita cari pelakon bukan Islam, kita suruh dia, kita pula yang suruh dia pergi menyembah berhala. Kita pula dah terjebak. Tuan-tuan dapat saham seolah-olah ni kita terima peribadatan tersebut, walaupun hanya atas nama lakonan. Macam kita meredai pula. Orang tu pergi sembah, walaupun itu dikatakan sebagai replika bahala. Tuan-tuan, sebab tu tak boleh. Jadi senang cerita, saya kata tak payah buat. Yang tu maksudnya tak payah dilakukan. Kita buat penceritaan saja. Buatlah gambar ke apa benda ke kan, dalam bentuk grafik. Tapi bukan lakonan manusia, orang betul-betul sembah. Tak perlu buat. Sebab benda yang macam ni, akidah ni dia tak boleh. Kita main lakon-lakon gitu pun tak boleh. Itulah selalunya masalah pelakon-pelakon ni. Kita kena nasihat mereka dari sudut tu lah. Mereka tu memang baguslah. Kita kena profesional lah ustaz kan. Kalau kita kata berlakon rogol, kita rogol lah betul-betul. Macam tu ke? Profesional benda macam tu dah kan. Sebab tu kena apa? Kena faham betul-betul lah mana sempadan yang boleh, yang tak boleh. Dan hidup kita ni takkan terpisah bagi seorang mukallaf itu dengan dosa dan pahala. Tak kira lah time dia berlakon ke, time dia tak berlakon ke, dosa pahala tu dia kira berjalan saja tuan-tuan. Takkan bila kita jumpa dengan malaikat tanya, ni kenapa kamu buat maksiat ni? Saya bukan buat maksiat, saya cuma melakonkan maksiat saja. Ada ke ketika berlakon tu dosa pahala kita tu, malaikat dia berhenti sekejap. Ni dia berlakon saja. Tak boleh kan?
Asalkan kita tu mukallaf, kita aqil, baligh. Kita baca skrip tu. Oh, ni skrip ni tak kena, ni tak betul ni. Ni melanggar syariat ni, aku tak boleh buat lakonan ni. Tu baru profesional. Yang tu kita nak ajar tu. Artis kita ni. Tapi alhamdulillah ada sebahagian mereka yang faham, alhamdulillah. Okey. Jadi sujud bagi berhala dengan ikhtiarnya tak boleh. Ini terkeluar dia daripada Islam. Atau membuangkan mushaf kepada segala tempat yang tercemar dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya. Atau mengata kalimah kufur, kan? Buang mushaf di tempat yang tercemar. Kalau dulu ada kumpulan black metal, tuan-tuan. Black metal. Dia dulu, zaman dulu-dulu, sebelum dia pergi kepada black tu, dia ada heavy metal, kan? Heavy metal, kemudian apa benda lagi? Thrash metal. Zaman saya dulu sempatlah heavy metal, thrash metal. Bila saya balik daripada Jordan dah jadi black pun dah. Tak lama tu death metal. Mati terus. Dia yang dulu sebelum tu lagi bagus, dia rock je. Rock okey lah, tahan sikit lah. Rock ni batu kan, ni metal, berat. Tak tahulah ni. Tapi aliran muzik ni bahaya. Sebab dia bukan sekadar muzik, tapi dia datang bawa sekali ideologi. Itu yang bahaya. Jadi kalau macam black metal ni, dia memang asalnya daripada barat. Barat ni yang paling dominan Kristian. Jadi mereka ni anti-Christ, kan? Jadi dia lawan sungguh-sungguh agama Kristian tu. Kalau salib tu dia pakai terbalik. Jadi bila dia datang ke tempat kita ni, budak-budak muda kita, remaja-remaja kita pergi follow, pergi ikut bodoh-bodoh macam tu saja. Jadi dia tengok apa benda yang Islam ni anti sangat. Oh, zina. Islam anti zina. Maka zina itulah yang mereka akan buat sungguh-sungguh. Sebab nak menunjukkan bencinya mereka kepada agama. Jadi apa mereka buat, tuan-tuan? Ini polis yang bagi tahu kita lah. Mereka buat hubungan seks tu. Dia ambil mushaf Quran ni daripada surau masjid kita ni. Dia cerai-ceraikan mushaf tu. Dia koyak-koyakkan, tuan-tuan. Dia letak atas lantai ni, dia buat seks atas. Nak tunjuk dia punya bencinya kepada agama tu. Dia sampai tahap tu. Itu yang katanya black metal tu, kan? Dia bawa ideologi. Bukan hanya sekadar hiburan, lagu apa semua. Jadi yang macam ni apa hukum dia? Habis dah. Akidahnya tak ada dah, tuan-tuan. Walaupun kita kata dia lahir orang Islam apa semua, habis, kan? Perbuatan dia tu dah menunjukkan bahawa dia tu tolak Nabi, tolak Allah, ya, tolak segala syariat dengan ikhtiarnya. Atau mengata kalimah kufur atau barang sebagainya daripada perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang kenyataannya. Nanti ini kita akan bahas panjang lagi. Dia akan sampai kepada fasal yang berkaitan dengan ma'yufsidul iman, perkara-perkara yang boleh membinasakan iman. Maka orang itu jadi kafir. Jadi perbuatan yang macam ni, ini dah melampaui batas iman. Dah melampaui batas iman. Yang tadi itu kita kata yang belum melampaui tadi, kalau dia minum arak, dia berzina apa semua, dia masih lagi tak pergi sampai ke tahap umpamanya dia buat itu untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh agama. Kita tanya dia, kenapa kamu berzina ni? Saya ni lemah iman saya, Ustaz. Saya kawan-kawan saya semua jenis kepala jenis macam tu belaka. Jadi dengan saya pun terjebak juga. Maknanya dia tahu zina tu haram, tapi kerana lemahnya iman, terjebak dia dalam zina. Jadi yang macam ni dia tak terkeluar lagi. Iman dia tu masih ada lagi, tapi kerana lemah, iman dia tu menurun ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Tapi kalau dah yang macam tadi, itu memang sengaja dah nak menghina agama, dan memang jelas menolak Tuhan, mensyirikkan Allah dengan syirik yang besar, maka orang itu jadi kafir. Masuklah. Masuk. Seminit. Belum. Dan jika ditakdirkan ada baginya ikrar dan tasdik dan amal sekalipun, dari kerana bahawasanya syariat menjadikan ia akan pekerjaan yang tersebut itu alamat takzib. Walaupun dia itu maknanya kita kata ada tasdik, ada ikrar, dia mengucap dua kalimah syahadah, bahkan dia itu kadang kita nampak pergi masjid semayang, tetapi dia lempar mushaf, buang mushaf dalam tandas umpamanya macam kita sebut tadi. Dia semayang juga, lepas tu
Pergi pula gereja, pergi gereja, sembah juga salib, sembahyang, sembah salib juga. Apa cerita ni? Kan? Maka yang ni kata syari' yang jenis macam ni, ia akan pekerjaan yang tersebut itu alamat takdzib. Sebab syari' itulah pensyariat, yang buat syariat ni itulah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan, menjadikan setiap perbuatan itu ada tandanya. Jadi kalau dia buat macam tu, itu tandanya takdzib. Sebenarnya dia mendustakan Allah dan Rasul. Sebenarnya dia berdusta, dia menipu sebenarnya, kan. Daripada perbuatan dia tu dah jelas menunjukkan sebenarnya karut je dia ni, kan. Dia kata iman tu sebenarnya dia tak beriman pun. Kalau tidak dia takkan buat seumpama itu. Ertinya tanda mendustakan Nabi pada tiap-tiap barang yang datang ia dengan dia daripada agama, maka jadi batallah pada syarak ikrarnya dan tasdiknya dan amalnya dengan alamat yang tersebut itu. Tetapi jika diketahui bahawa sujudnya itu tiada kerana membesarkan dia dan tiada kerana mengiktikad uluhiyah, padahal adalah hatinya tetap dengan tasdik, maka tiadalah dihukumkan atasnya dengan kufur pada batin, hanya dihukumkan atasnya dengan kufur pada zahir juga. Kita ni tengok pada zahir sajalah. Kalau dah dia pergi ke gereja, dia pergi masuk dalam gereja, kemudian dia pergi semayang sekali dia orang Kristian pergi sembah salib, dia pun sembah juga, maka kita tetap hukumkan pada zahirnya dia itu kafir. Tapi pada batinnya, kalau dia maksudnya dia buat itu, mungkin dia nak try ke nak test ke, tak tahulah jenis apa punya perangai macam tu lah. Saja-saja ke. Kalau dia buat macam tu, maknanya itu dia dengan Allah lah. Kalau masih ada iman itu dia dengan Allah Ta'ala lah. Tapi kita yang nahkum bizawahir wallahu tawalla bisarair, kita hanya berhukum pada yang zahir. Sebab dah zahir pada perbuatan dia itu kufur, maka kita hukumkan dia itu kufur. Okey, kita azan dulu, lepas tu sambung sikit.
Okey. Maka tiadalah dihukumkan atasnya dengan kufur pada batin, hanya dihukumkan atasnya dengan kufur pada zahir jua. Ini seperti yang kita sebut tadi, kalau dia pergi masuk dalam gereja tadi umpamanya, tapi dia tidak i'tiqadkan pun benda itu betul, tetapi dia buat juga perbuatan tersebut, maka pada zahirnya kita menghukumkan dia itu sebagai terkeluar daripada Islam. Okey. Sebab perbuatan dia itu perbuatan yang kufur. Adapun dia punya batin dia itu, kalau benar dia masih lagi kekal mentasdikkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan membatilkan, maksudnya dia tidak terima dah, dia tidak percaya pun apa yang dia buat tersebut, maka itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, dalam kitab Tuhfatul Minhaj, Ibn Hajar Al-Haytami naqal daripada kitab Al-Mawaqif dan syarahnya. Mawaqif ni mana kitab apa ni, Imam Al-Iji. Dan kata Mu'tazilah bahawasanya hakikat iman itu murakkab daripada 3 perkara. Iqrar dengan lidah, yang kedua tasdik dengan hati, yang ketiga amal soleh dengan anggota badan. Ini merupakan pandangan golongan ahlul bid'ah, iaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dia kata hakikat iman itu adalah 3 perkara. Dia masukkan sekali amal soleh itu dalam hakikat iman. Jadi dia kata iqrar dengan lidah, kemudian tasdik, yang ni pandangan yang kedua dalam ahli sunnah terima. Kemudian yang ketiga dia kata amal soleh, itulah dengan anggota tubuh badan. Kalau mengikut Mu'tazilah ni, dia masukkan ketiga-tiga ni dalam hakikat iman. Jadi amal soleh ni pun termasuk dalam hakikat iman juga. Maka kata Mu'tazilah, barang siapa ada baginya iqrar, iaitulah perakuan dengan lidah tadi, mengucap, dan tasdik, iaitulah membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi dalam hati, dan tiada ia mengerjakan amal soleh, maka orang itu tiada mukmin daripada ketiadaan amal soleh, dan tiada ia jadi kafir. Ni pelik. Ni pandangan Mu'tazilah ni pelik tuan-tuan, ya. Oleh kerana dia menjadikan amal perbuatan ni kita kata sebahagian daripada hakikat iman. Maka dia kata orang ni yang tak buat amal soleh ni, maka orang itu tiada mukmin kerana dia tak buat amal soleh. Tiada mukmin maksudnya dia tak mukmin. Walaupun dia tak mukmin kat sini, kata Mu'tazilah, dia kata tidak pula dia jadi kafir. Kan pelik tu. Dia tak mukmin sebab dia tak buat amal perbuatan tadi. Itulah umpamanya dia tak solat 5 waktu, dia tak puasa Ramadan umpamanya, dia tak tunaikan zakat. Maka kata Mu'tazilah, dia ni tak mukmin, dia ni bukan orang mukmin. Tetapi dia tidak pula jadi kafir, kerana ada baginya ikrar, kerana dalam hati dia ada ikrar tadi. Apa ni, pada lidah dia ada ikrar tadi, mengucap. Kemudian ada juga tasdik, iaitu dia membenarkan dalam hati dia. Demikianlah i'tiqad Mu'tazilah diisbatkan oleh mereka itu wasitah antara iman dan kufur, maka qaul ini batil, janganlah dipegangi akan dia. Jadi orang Mu'tazilah ni dia pelik. Bagi dia ni, Mu'tazilah ni, kalau orang dia buat dosa besar macam tadi kan, dia buat dosa besar, dia tak solat 5 waktu, dia tak tunaikan zakat, dia tak solat bulan puasa bulan Ramadan, dia berzina, dia minum arak, dia makan rasuah, ini semua dosa-dosa besar lah. Maka kalau mengikut orang Mu'tazilah ni, dia kata orang macam ni dia tidak mukmin dan dia tidak juga kafir. Mukmin tidak, kafir tidak. Dia jadi pelik. Dia panggil apa? Dia panggil al-manzilah bainal manzilatain. Dia ni berada antara 2 keadaan ataupun 2 tingkatan. Manzilah bainal manzilatain. Jadi dia berada antara 2 tingkatan, antara iman dengan kufur. Dia duduk tengah-tengah. Dia macam di awang-awangan, kata orang Mu'tazilah. Ini fahaman sesat bid'ah lah. Jadi dari sudut hukumnya, kata orang Mu'tazilah, orang yang buat dosa besar ni, macam kita sebut tadi tu, minum arak, berzina, tak solat 5 waktu seumpama dengannya. Jadi orang macam ni, mereka ini di dunia dihukumkan sebagai muslim, dihukumkan sebagai orang Islam, kata Mu'tazilah. Tapi bila mereka mati,
maka mereka itu dihukumkan sebagai kafir dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Di sinilah bezanya kita dengan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah kata atas dunia tak apalah, kita anggaplah mereka tu macam orang Islam walaupun dia buat dosa besar, oleh kerana dia tu masih lagi mengucap 2 kalimah syahadah yang kita tahu pada zahirnya dia mengucap. Tapi bila mati nanti orang yang buat dosa besar ni kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini Mu'tazilah, tuan-tuan. Dia kalau Khawarij nanti kita akan bincang pasal Khawarij. Kalau Khawarij ni dia keras terlajak sangatlah. Khawarij dia kata asalkan dia buat dosa besar, habis, keluar terus daripada Islam, halal darah, boleh dibunuh. Tu dahsyat sangat pula dah. Yang ni dia kata tak apalah, kita bagilah dia tu tetap macam Islam, tapi bila mati masuk neraka selama-lamanya, kata orang Mu'tazilah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengatakan bahawa ini tak apa, ini kita masuk yang apa ni untuk akan datang lah. Kalau kita pula, kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengatakan orang yang buat dosa besar itu dipanggil fasik. Maksudnya dia itu berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kena taubat, dia kena istighfar banyak-banyak, kena buat banyak apa ni amal kebajikan untuk hapuskan dia punya segala dosa-dosa yang dia buat tu, ya. Jadi orang-orang macam ni, kalaupun dia tak taubat sekalipun, tetapi dia masih lagi ada iman, masih ada iman dalam hati dia, masih tasdik, masih ada lagi iqrar, itulah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi orang macam ni kalau dia mati dalam keadaan dia melakukan dosa besar, maka dia nanti di akhirat akan dihumban ke dalam neraka, dibakar mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia akan tetap dimasukkan ke dalam syurga kerana dia masih lagi ada iman. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita tak gunakan akal. Mu'tazilah ni dia guna akal sungguh-sungguh. Kita kerana di sana adanya hadis Bukhari Muslim yang cerita tentang masalah Nahrul Hayah, orang yang dia ni tak pernah buat apa pun kebajikan sekalipun, kan, buat dosa lagi, kan, tak pernah buat perkara-perkara yang disuruh, lepas tu yang dilarang pun dia pergi langgar juga, tapi dia masih ada iman. Orang macam ni nanti dia akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka, kemudian dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, itulah sungai kehidupan, dipanggil sungai kehidupan, itu disebut dalam hadis sahih. Kemudian tumbuhlah balik segala dia punya tubuh dia, jasad dia, kemudian barulah dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Setengah riwayat panggil orang bekas banduan neraka ni sebagai masakinu ahlil jannah. Itu disebut oleh Imam Al-Qurtubi, dibawakan riwayat dalam kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Mereka ini disebut sebagai orang-orang miskin kalangan ahli syurga, maksudnya bekas-bekas banduan neraka. Jadi tuan-tuan, kita tak mahulah macam tu. Kita biarlah matlamat kita, misi visi kita tuan-tuan, biarlah masuk syurga direct, bukannya masuk neraka dulu. Jangan kita kata tak apalah ustaz, janji kita ni ada iman, buatlah maksiat kok mana pun, tak semayang ke apa ke, nanti masuk juga syurga. Jangan, kan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza, kan, orang yang dia itu langsung tak tercebur ke dalam neraka walaupun sementara, walaupun sekejap, walaupun setitis, kan, yang tu dia tak kena langsung api neraka, tak masuk langsung, dan terus dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, orang itulah yang dikatakan sebagai orang yang berjaya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Ada soalan ke? Kalau ada soalan. Tak ada soalan, alhamdulillah. Kita doa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.